الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ini nak ngomong ni. Lelaki ni yang akhirnya didapati lelaki apa? Lelaki ni Jibril alaihissalam. lelaki sebenarnya Jibril. Akhirnya diketahui pada hujung hadis ni lelaki adalah Jibril. Okey. Ihsan ni perkataan ni ada keluar tahu saya kat mana? Praktek apa? Okey, ini ihsan. Ihsan ni adalah salah satu daripada Rukun agama. Rukun agama. Tutup mic. Ihsan. Pada makna ringkas, ihsan ni bererti apa? Pada makna ringkas. Perkataan apa dia? Okey. Elok. Kebaikan. Elok. Okey. Macam mana nak terangkan ihsan? Okey, ini contoh. Ini solat. Macam mana nak terangkan ihsan ni? Ini khusyuk. Maka khusyuk inilah yang digelar pada dia ihsan. Khusyuk inilah yang digelar pada dia pada mana ihsan. Ini ihsan untuk solat. Rasa kehambaan pula ihsan. Huduk ni apa? Rendah hati. Inilah solat ni. Itulah ihsan.
Tawaduk. Itulah ihsan. Rasa Allah itu Al-Azim. Itulah ihsan. Ini soalan ni. Rasa harap Allah terima solat. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Rasa malu dalam kekurangan solat. Kekurangan ni maknanya kita lah. Bukan solat tu kurang. Kelalaian. Itulah ihsan. Kelalaian. Ini nama ihsan. Faham pada bacaan dan perbuatan solat. Itu nama ihsan. Okey. Ini Jadi semua perbuatan ihsan ni tu semua ni segala perbuatan ihsan hanya terhasil apabila kita merasakan Allah melihat kita dalam solat. Ini ambil perhatian pada perkataan ni. Ni. Salin, jangan tak salin. Jangan tunung-tunung, rugi ni, benda tak salin. Salin, Ustaz. But, Ya, Ustaz. how are you today? Alhamdulillah. Meeting lagi pagi petang, Ustaz. Meeting lagi pagi petang. Abah besar gitulah, abah besar. Kahwin dulu kuli. Tak ada meeting. Adalah, Ustaz. Amboi. Abah besar main golf sana, main golf sini. Mesti meeting tak mau. Saya menobeh adalah. Kahwin kalau main golf, kayu golf terbang. Tu kahwin malam main golf tu. Orang pun tak nak ajak. Habis kayu golf terbang. Tak apa, Ustaz. Kita menebah je, jadilah. Menebas jemput lah. Main golf dah tua. Ni memahami ihsan ni. Ni sebut tak erti, tak faham. Ni memahami ihsan. Kenapa memahami ihsan? Mesti nak faham ihsan. Kenapa nak faham ihsan? Ihsan ni adalah rukun kepada agama. Rukun kepada agama. Ihsan adalah rukun pada agama. Jadi benda-benda asas pada rukun pada agama ni mesti kita faham dengan sebaik mungkin. Ni, tengok. Dia sebut sini, jika sekiranya kamu tidak melihatnya, memang tak nampak Allah pun. Tapi ada rasa Allah dengan mata hati. Rasa Allah ada. Rasa Allah dengan hati ada. Rasa apa? Rasa, alamak, butang tak pasang.
Orang tak beritahu. Macam mana aku masuk TV butang baju tak pasang? Tak perasan Ustaz. Lebih baik tak masuk TV je. Okey. Dah berapa macam ni baru pasang butang tak pasang. Okey, sorry. Apa yang cakap tadi? Ni Rasakan Allah. apa? Rasakan Allah. Ah, rasa ni ini adalah dikatakan peranan hati. Ni peranan hati ni. Ni peranan hati ni. Tengok Ni peranan hati. Dan ini perbuatan hati. Ini adalah juga kita panggil perbuatan hati. Perbuatan hati. Ini begitu juga perbuatan hati. Ni ihsan ni maknanya peranan hati, perbuatan hati. Okey. Ini solat ni ini perbuatan apa? Biasa. Zahid. Ni lahir. Ni perbuatan lahir. Dan guru juga sebut dalam ceramah-ceramah mereka yang saya adalah menumpang-numpang belajar. Saya menumpang-numpang dengar. Dia ada cakap satu perkataan lagi yang saya rasa elok juga kita ambil tahu perkataan ni. Ini solat ini dia menghasilkan takwa, tapi takwa itu hanyalah pada peringkat takwa zahir. Solat ni perjalanan takwa zahir. Ustaz, eja perbuatan zahir tu Ustaz. Okey. Tajam mata limau. Kahwin mata rabun dah. Okey. Aku juga. Ni. Ni. Tetapi yang merasakan dalam hati ni, ni pula satu perjalanan ni. Mana tahu ni. Ni. Ini lagi satu perjalanan. Ni batin. Okey. Ini. Faham ke pening? Pusing sana, pusing sini, tahu sana, letak sini. InsyaAllah Ustaz. Boleh? Ni perjalanan ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini kalau kita tengok hadis tu, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Jadi ibadah tu adakah hanya fokus kepada solat saja atau ibadah Tidak. lain Ustaz? Tidak. Bukan solat saja. Saya belum terang lagi mana ibadah nanti. Saya kami juga. Saya akan cerita pula ibadah ni macam mana. Bukan solat saja. Tapi memang kalau ikut hadis ni dia khusus nak cerita ni solat lah. Tapi ulama telah menguraikan ibadah ini terbagi berdua. Okey. Lagi dah cakap Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ni penghasilan lah. Apa makna ini. Dan satu benda yang kita nak kena tahu, ini penting. Ini benda penting. Ini benda penting yang perlu kita tahu tau. Ni. Ini penting.
ihsan syarat untuk mendapat ganjaran pahala. Ini benda penting kita tahu ni. Ihsan syarat untuk mendapat ganjaran pahala. Tolong play. Kalau solat tak ada khusyuk, tak ada apa-apa, kosong. Kalau solat tak ada khusyuk, tak ada apa-apa, kosong, tak ada apa-apa, kosong. Tapi kalau lah dia punya rukun syarat betul, sah lah. Lagi takut dah lah tak apa-apa, rukun syarat bersalah. Apa yang kita ambil bawa balik. Jadi ibadah itu okey. Ni. Ini pula ibadah. Berapa orang daripada KKR yang ada masuk? Oh, Datuk ada, Datuk. Okey. Datuk lagi biji Tengok Isnin ada. Pergi Ustaz, ada pergi Brunei. Oh, Datuk masih di Brunei. Oh, lama nak jadi orang Brunei. Dah balik semalam Ustaz. Dah balik? Semalam dah balik. Oh, dah balik dah. Okey. Lama pergi Brunei bekerja. Okey. Ini yang kita kata, ini yang kita nak kata ni ibadah dia tu. Pada khusus hadis itu adalah solat, Tapi ulama telah meletakkan satu garis panduan tentang ibadah ni. Ibadah ni dia dibagi pada beberapa bahagian lah. Kalau secara umumnya kita boleh kata gini lah. Ni dia ada ibadah, nama dia ibadah khusus. Ibadah khusus. Sini ada nama ibadah khusus. Rasanya saya dah cerita dah dulu. Cerita belum? Oh, tak berapa ingat Ustaz. Aku je lah tak berapa ingat. Dah lama belajar dah 2 tahun dah. Dah 2 tahun dah. Tak ingat dah. Ini ibadah apa ni sebelah sini kotaknya? Kalau satu khusus, pastilah satu itu Umum lah. Ini ibadah umum. Khusus ni dia bagi berdua. Satu wajib pada syarak. Ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib lah. Apa ibadah yang wajib? Takkan tak tahu ibadah yang wajib apa kan? Sembahyang, puasa. Satu lagi dia jatuh pada ibadah sunat. Ini benda sunat. Sunat pada hukum syarak. Ini wajib pada hukum syarak. Ini bagi dua. Ini ibadah umum. Ibadah umum. Ibadah umum ni dia lebih kepada melibatkan kepada masyarakat lah. Lebih pada perlibatan kepada masyarakat. Tolong orang, penglibatan masyarakat. Apa lagi ibadah umum? Tolong orang, bagi duit, sedekah. Ini pada diri lah. Diri sendiri. Jadi kalau pada ibadah khusus ni,
pada asas yang mudah kita faham, ibadah khusus ni, dia yang dikatakan ihsan tu, dikatakan ihsan tu, kalau dalam perkataan yang mudah kita faham, dia mestilah memegang apa? Khusyuk dan mestilah memegang ikhlas. Ini ikhlas. Dan pada ihsan ni, ini bukan IK, ini IK ni ihsan sport. IHIS. Pada ibadah yang dulu guru kata apa, kalau pada ibadah ni, ni tengok ni, dia pada amnya, dia meletakkan peranan hati. Jadi banyak dilahirkan oleh peranan hati lah. Ni. Begitulah. Ini peranan hati. Jadi tu penting memahami ihsan ni apa. Ini. Ini kalau kita baca Quran, setiap huruf tu dia ada pahala. Dan dia tidak memerlukan faham. Ada amalan yang gitu. Tapi macam amalan zikir, setiap perkataan itu dia hanya akan beri pahala apabila kita faham dan kita menghadirkan hati. Itu lain. Itu menghadirkan hati tu nama dia ihsan. Jadi syarat untuk mendapat pahala tu ihsan. Kecuali kalau kita baca zikir ni, kita niatkan kita kasatkan baca Quran. Masa tu dapat pahala. Walaupun tiada khusyuk dalam dia. Kalau tidak, dia tak ada beri kesan pada hati kita. Dia tak ada kesan pada hati kita. Jadi, dekat sini, yang dulu guru sebut tu, kalau kat sini, dia memerlukan satu benda juga, nama dia ikhlas. Dan dia juga memerlukan satu benda, mestilah kita itibak pada Rasul. Mengikut aturan Rasul. Kat sini. Dia mesti itibak pada Rasul. Dia mesti itibak. Itibak pada Rasul. Itibak pada Rasul ni dia katakan mengikut aturan syarak. Pada ibadah-ibadah umum. Tolong orang, buat bantuan banjir, apa semua mesti ada aturan dia. Kalau tidak ikut aturan, seperti ada pergaulan lelaki perempuan dan apa sajalah, yang kadang-kadang kita terlepas pandang, yang kita tak puas hati benda ni. Jadi masalah dia nanti bukan saja tak dapat ganjaran, tetapi yang bimbang dia bawa kepada kebinasaan lah, maknanya tak ada pahala. Penat je buat. Jadi nak kena hati-hati dalam perkara ni lah. Semoga Allah beri saya dan semua orang faham pada agama. Supaya apa dia buat ni ada ganjaran. Jangan tertipu dengan kebajikan yang kita buat. Tapi dalam pada kebajikan itulah selalunya syaitan tertipu kita. Dalam kebajikan tu punya dosa. Dosa. Ni pada amnya ni. Ni pada amnya ni. Ni ibadah ni pada amnya. Apa saja perkara baik sama ada dari segi perkataan, perbuatan dan diam
yang membawa kepada pahala di akhirat pada jalan mendekatkan diri pada Allah. Paling mudahnya nak dipahami gitulah. Spelling akhirat Ustaz. Okey. Terima kasih. Okey. Akhirat tu jauh Ustaz. Dia akhirat jadinya. Okey. Orang tua bat tak nampak. Ustaz 17 saya. Boy, janganlah macam tu. Takkan dah berwarna kot. Tak adalah. Kan nampaknya bergantung ni mana apa ni. Okey. Mendekatkan diri pada Allah. Ini pada dia punya khusus lah. Dia khusus lah ibadah. Khusus ibadah. Jadi yang saya nak cerita ni peranan ihsan ni. Ini. Kalau kita rasa rasa ni, kita rasa Allah tengok kita dalam solat. Macam kita lah kalau bos kita duduk sebelah kita ni, kita buat kerja, kita akan tunggu-tunggu lah. Sebab apa? Dia jangan menilai kita. Jadi kalau kita kurang-kurangnya dapat rasa. Kita baca Rabbi pilih, Allah tengah dengar aku cakap ni. Rabbi pilih, Allah tengah dengar ni. Warham ni, Allah tengah dengar ni. Aku rukuk, rasa Rasulullah kata bila kau rukuk, rasakanlah agungnya Allah. Jadi peranan hati ni, agungnya Allah ni. Itulah khusyuk peranan hati agungnya Allah. Aku semayang kerana engkau, wahai Tuhan. Aku semayang kerana engkau. Cakap banyak kali. Aku semayang ni kerana engkau. Bukan kerana orang lain, kerana engkau. Aku pergi surau ni kerana engkau. Aku pergi keluar ni kerana engkau. Aku cari rezeki ni kerana engkau. Aku pergi kerja kerana engkau. Kerana engkau ya Allah. Kerana engkau. Jadi bila dilihatkan kerana engkau tu nama dia ikhlas. Dan dia merasakan dalam hati dia yang Allah tengah lihat dia dalam dia solat. Contoh kalau solat lah. Allah tengah lihat dia tengah belajar. Allah tengah lihat kesungguhan dia. Dan Allah tengah menilai kesungguhan dia. Untuk Allah beri jalan dan beri pahala supaya dia dapat nanti satu ganjaran yang baik. Akhirnya dengan rahmat Allah, Allah beri di jannah. Allah beri di syurga. Sebab tu peranan hati untuk merasakan Allah dengar apa kita cakap, terutama dalam solat. Untuk merasakan Allah lihat apa kita buat, terutama dalam kerja-kerja kebaikan. Kita rasa Allah tengah tengok aku ni. Allah tengah tengok aku. Jadi rasa tu lah yang dikatakan puncak pada ibadah itu apabila dia dapat merasakan Allah itu di hati dia dapat merasakan Allah itu melihat segala gerak-geri dia dan dia dapat merasakan apa saja yang dia cakap tersebut adalah dengan izin Allah dan dengan rahmat dia, dengan izin dia, dibenarkan kita lakukan ketaatan dan Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Itu kemuncak ketaatan seorang hamba. Okey. Jadi macam saya sebut tadi ni ni peranan ihsan ni. Ihsan ni kalau ulama-ulama dia kata melahirkan rasa ihsan merupakan kemuncak apa dia kata ni? Kemuncak apa? Kemuncak apa? Ikhlas, syukur. Baru cakap tadi. Saya lupa. Kemuncak ibadah. Bukan. Puncak ibadah. Kemuncak ketaatan. Sambung buat. Alamak. Sebab makan lemak ni kan. Tak makan Ustaz. Kemuncak ketaatan Kepada Allah. seorang hamba. Baru cakap tadi.
Semua nak minta ulang. Now tidur. Oh, jangan tidur. Sibuk menyalin. Sibuk salin yang lain. Wah, gitulah. Salin cepat tak? Susah. Kena laju. Belajar ni kena laju. Sambil tangan jalan, otak bekerja. Sambil otak bekerja, tangan jalan. Sambil tangan jalan, otak bekerja. Lepas tu hati fikir. Otak bekerja, faham, hati fikir. Masuklah hati. Al-ilmi fi sudur. Kemuncak ni. Dengan apa? Rasa ihsan. Ihsan ni dia lahir daripada mana? Nak lahir ni daripada mana? Ni ihsan. Hati. Nah, macam mana hati tu dapat melahirkan rasa ihsan? Apa yang perlu dibantu pada dia supaya terlahir rasa ihsan? Ilmu. Misalnya ilmu. Kalau dia pun tak tahu, dia pun tak rasa, macam mana dapat rasa ihsan ni? Ini ilmu. Ilmu sebagai panduan untuk melahirkan sifat ihsan pada seorang hamba. Ini ilmu ni. Ini untuk orang hamba. Seorang hamba. Ni. Ini ilmu ni. Ni. Kalau tak ada ilmu, mana kita tahu Allah lihat kita. Kalau kita tahu, mana kita rasa Allah lihat kita. Kita tak rasa. Dengan syarat ni. Okey. Ini. Dengan syarat tiada apa buatan ni? Ada hati. Okey. Mari kita berfikir sikit. Please fill in the blank with the correct word. Riak ke Ustaz? Ya, Ustaz. Riak. Kan? Ya, riak. Kan? Ragu-ragu. Bukan. Orang ragu 2 bertahan 5. Orang yang nak melahirkan ikhlas, dia kena buang satu benda. Ujuk. Dia. Bukan. Bukan. Ikhlas. Mana tak ikhlas pula dengan tiada ikhlas pada hati. Mana boleh. Hasad. Tujuh. Dengan syarat nanti pertanyaan ni tak ikut dengan syarat tiada. Okay, what is this? Tujuh. Kan? Taksub. 4. Hasad. Perkataan pertama. Insat je. Perkataan pertama, Ustaz. Tu. Hijab. Hijab apa hijab? Oh, hijab. Hijab apa? Selubung. Selindung. Tutup. Tutup. Jangan ada berutuk. Pada hati ni dia ada hijab. Pada hati ni dia ada hijab. Dinding. Dinding. Dia ada dinding. Apa dinding ni? Selamat apa yang puan buat? Macam ikan patin ikan bawah ni. Itulah. Kita pergi berdua je lah. Susah sangat. Susah sangat. Susah sangat. You wait for me, but you wait me there. Abang Alin dah berdeham tu. Satu hari nanti
Saya call pukul 1 tengah hari. Bat, kat mana? Kopi. Okey, turun. Kita makan. Macam tu je. Jom. Boleh. Ikut. Ah, Tapi kan kau telefon sebab kat mana? Alah ustaz tengah main golf lah. Tengah hari buta main golf. Lah abang tu. melampau tengah hari buta. Tengah hari buta main golf. Saya tengah main golf lah ustaz. Mana dia kapal kat sini? Dia nak secure kontrak lah tu. Main golf tengah hari sanggup. Dia mungkin menembas tengah hari buta. Aduh, Allah. Dalam tasik padang golf tu ada Ustaz. Ada. Ada. Itu ikan hidup Abang Malik buat apa? Tak masak lagi. Okey. Ni. Jadi dia ada satu penghalang yang besar untuk merasakan Allah dalam hati tu. Rasa Allah tu lah khusyuk. Merasai Allah dan khusyuk. Jadi merasai Allah dan khusyuk ni dia mesti ada awal dia dan akhirnya dia rasa Allah dalam hati dia. Dia rasa kewujudan Allah dalam hati dia. Dia memahami Allah ini kekuasaan dalam hati dia. Jadi awal dia adalah, akhirnya adalah rasa. Awal dia adalah awal dia apa? Mengenal Allah. Kenal. Awaluddin ma'rifatullah. Yes, awaluddin ma'rifatullah. Tu dia. Tu dia orang Melaka jauhnya suara. Awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama mengenal Allah. Itu yang kita buat kelas tauhid, itu yang kita buat sifat 20, itu yang kita nak sambung sifat 20 kat lulangat. Itu yang kita buat ni. Kenapa? Kita nak fokus ni tauhid pada asas, pada asal usul, pada tunjang mengenal Allah. Bila kenal, lahir rasa ihsan. Tapi jangan biarkan penghalang itu berada dalam hati kita. Itulah nama dosa. Sebab tu orang yang menuntut ilmu, Imam Ghazali kata, dan Imam Nawawi juga kata, dan ulama-ulama yang hebat-hebat kita ni kata, dia kata, antara orang menuntut ilmu ni, antara benda yang dia mesti kerap lakukan ialah dia mesti banyak istighfar. Kenapa? Supaya tiada hijab pada hati dia untuk dia mengenal Allah dalam menuntut ilmu. Kena banyak istighfar. Disiplinkanlah. Satu hari 300 kali. Disiplinkan. Disiplinkan. Kalau tidak didisiplinkan, maknanya nanti hijab itu masih berkarat dalam hati kita, menyebabkan tiada ma'rifatullah. Okey. Kalau saya tanya lebih lanjut, ulang kaji sikit. Apa syarat ma'rifatullah? Dari apa? Ada 3 Ustaz. Sebut. 3. Yakin dengan jazam, tidak dicelahi dengan syak, zon dan waham. Yang 2. Bertepatan dengan sebenar. Yang 3. Ada dalil. Terbaik. Itulah belajar buat. Itu. Empat tahu tapi yalah, yang bagi peluang orang lain dapat jawab Macam malu diri sendiri. Allah. Saya dah jawab Ustaz. Saya dah lama dah online ni. Saya jawab. Asyik-asyik aku. Sekarang ni bagi Tak peluang. boleh cakap tu Ustaz. Riak. Ini takut lihat pun juga kan. Nanti ihsan tak ada. Ustaz, yang Kak Amy tulis tu boleh masuk sini Ustaz? Boleh ingat-ingat sikit kod-kod yang tadi tu? Boleh. Nak masuk kat mana Bawah sekali ke buat memanjang? Tak tahu lah. Amat. Nak kena buat file lain kot. Okey. Ma'rifatullah ni apa? Apa makna ma'rifatullah ni? Kenal Allah. Kenal Allah. Ma'rifatullah. Ma'rifah ni kenal. Ma'rifah dengan kata ma'rifah dengan Allah. Ma'rifah dengan Allah. Itu yang dikatakan ma'rifatullah. Mula ni kita tengok ni pada mana ni?
pada makna dia mengenal Allah. Mengenal Allah. Macam mana baru orang itu dikatakan mengenal Allah? Tu syarat dia ni, katanya syarat dia. Syarat dia, ni syarat. 3 syarat mengenal Allah. Jadi kalau tak ada 3 syarat ni, tak adalah dikata mengenal Allah. Satu yang dikatakan jazam. Jazmun. Jazam. Yakni ni dia menerangkan apa? Tahap keyakinan. Ta'arif. Ta'arif, yes, ta'arif. Menerangkan jazam. Ta'arif, yakni menerangkan ta'arif. Yakni rasa yakin tanpa dicelahi oleh rasa syak, zan atau waham. Stop. Ini syarat yang pertama. Satu syarat yang kedua. Bat, tak datang PD ke Bat? PD? PD pula. Datang balik hari je kot Ustaz sebab ada clash dengan orang rumah. Tak pun tidur sehari, tengok macam mana lah. Tak apa, kalau syariat penuh, pokok-pokok tu atas-atas tu banyak tempat tidur. Macam Tak ada bentung kan? Ya. Laut tu ke sungai pun boleh tidur. Saya tak ada halnya kalau seorang tak ada hal. Mana? Kalau kau tak ada, nanti saya carikan syariat depan. Tak apa. Depan ada kosong. InsyaAllah boleh. Orang banyak kongsi-kongsi tu. Pengunyang ada pasangan semua kongsi-kongsi. Raja sembang lah. Boleh datang ada tempat. Apa dia kata ni? Bertepatan dengan sebenar. Maksudnya betul apa yang dikenalkan tu. Betul yang dikenal tu Allah ni betul. Betul apa yang dia yakin ni benda yang betul. Bukan benda yang salah. Orang kafir pun dia yakin juga, dia jazam juga. Tapi dia jazam dengan benda yang salah. Maknanya tidaklah dikatakan jazam. Kenapa? Dia yakin, tapi benda yang salah. Itu ni yakin, dan yakin ni benda yang benar. Ni. Dalil. Maknanya ada dalil. Ni ada dalil. Ini akan bahagilah pada dua yang sangat masyhur yang kita tahu, yang budak sekolah pun boleh jawab. Apa dia jawapan ni anak-anak? Budak sekolah pun boleh jawab ni. Al-Quran, Quran dan hadis. akli Dalil. dan nakli. Beli. Akli dari nakli. Tengok Bat, dia bagi orang jawab dulu, salah dia jawab. Main-main lah Bat Ustaz jangan malu saya Ustaz. jangan. Padahal dengan orang lain cakap dulu. Dia bagi orang lain jawab dulu. Salah, aku backup. Orang apa-apa kau depan tu. Kau pilih, kau settle. Saya malu dengan akademi tu Ustaz, janganlah Ustaz. Mana war pula lagi. War second, war nombor 3. Ada Ustaz. War 4 jawab salah, boleh datang. Belakang Abang Alim. Belakang Abang Alim Haji Nasir. Backup Abang Alim. Haji Nasir. Waktu level kedua. Itu dah level para wali. Salah pun dia. Main-main ni. War kat mana ni war? Tengah meeting. Korporat.
Tak ada, Zat. Jangan tulis, Zat. Jangan tulis, Zat. Ni. Bertepatan dengan sebenar. Apa maksud ni? Mengikut Jalan ahli sunnah wal jamaah. aturan syarak apa dia? ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Tengok benda ni dia banyak rangkai. Kalau tak hati-hati belajar, nanti rangkai-rangkai ni baru terpening ni. Ustaz, ahli sunnah wal hamaah tu jadi. Wal jamaah. Jim. Wal jamaah. Okey. So pada 3 syarat inilah bergeraknya hati manusia ini dalam mengenal Allah. Maknanya dia mestilah ada panduan kepada ilmu. Tak boleh hantam. Tu yang takut tu. Nanti salah faham pada agama nanti akibatnya sangat menakutkan lah. Sebab tu pujuk hati kita ni belajarlah pelan-pelan. Belajar. Kalau dia rasa dia nak merajuk, tak faham lah. Cakap dengan dia sabarlah. Nanti kita masuk syurga. Allah ni murah dia. Yang Rasulullah kata, orang baca Quran lancar 1 pahala. Tak ada tu. Orang baca Quran merangkak, tak ada pahala. 2 pahala. Berganda. Berganda lah, 2 pahala. Orang baca Quran yang merangkak ni 2 pahala. Moga-moga Allah Ta'ala dengan rahmat dia, ulama kiaskan macam orang belajar dia. Ada orang belajar sekali dengar je, dia dapat. Allah bagi dia cerdik je. Allah bagi cerdik. Ada orang tu terkelip, kenyit. Ni dalil apa lah dalil? Mana datang dalil? Apa akli, nakali, tak tahu. Ni dekat sini, yakin ni, jazmun ni, jazam ni adalah rasa. Tahap. Keyakinan yang dikehendaki oleh syarak. Syarak ni apa? Undang agama. Saya buat ni pada bahasa yang saya rasa orang awam insya-Allah boleh faham. Ini bukan ambil bahasa kitab. Kitab tu lagi bagus ni. Tapi bimbang kita ni tak faham. Okey. Ini makrifatullah. Makrifatullah punya nota lebih kurang macam ni lah. Mungkin dulu saya buat dengan cara lain lah. Tapi isi dia lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Ini syarat. Kalau ni, ini pula. Apa dia keluar ni pula ni? Kalau ni, agama. Saya tunjuk ni lah. Sini. Kalau kita buat macam ni. Ta'rif. Ni. Kalau kita bagi lagi. Syarat.
Memiliki. Ni. Ini apa? Rukun. Ini semua ni cerita pasal agama. Dia ada tarif, dia ada syarat memiliki, dia ada rukun. Rukun ada berapa? Rukun ada rukun tiga. Rukun tiga. Ini nama dia Islam. Pasal ni. Ini nama dia iman. Dan ini yang tadi kita baru bicara tadi. Ini nama ni ihsan. Boleh research pun tak apa. Ihsan. Ini apa? Peraturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul untuk diajarkan atau disampaikan kepada umat. Ni. Syarat dikatakan memiliki agama. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Internet aku. Internet aku. 3. Bat tak dengar apa Bat bentung tak dengar internet ni. Macam tak berapa clear. Tak berapa clear. Padahal tak jawab. Ada 3. Apa dia? 1, tahu perintah. 1, tahu perintah. Sini sikit dia. 2, Laksanakan perintah. laksana perintah. Semua kan dikatakan agama itu perintah, peraturan, perintah atau undang-undang. Dan nombor 3, apa? Pada maksud Mencari redha Allah. mencari redha Allah. Okay. Ni. 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 So dia ada beberapa perkara lah. Tarif. Satu dari sini. Dari sini. Rukun.
Ni ulang kaji je ni. Balik, paket warna dah habis ke? Ni. Ada Ustaz, banyak lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ada stok. Spare Ustaz, spare. Okey. Okey, cukuplah hari ni. Ustaz nak select nombor 2 Ustaz. Dulu. Ni nombor apa ni buah? Yang sekarang ni. Nombor 4 Ustaz. Ni nombor 4. Ya. Ni. Ustaz bagi semua lah side. Ni dah. Ni. Tadi dah. Ni dah. Ni nombor 3. Nombor 3. Ni nombor 2. Tak gerak Ustaz. Tak keluar Ustaz. Tak gerak. Tak tukar. Dari yang pertama Ustaz. Oh, tak gerak Okey Ustaz, okey Ustaz. Saya ada share dalam grup dah Ustaz. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Lambatlah dia gerak, lambat. Dia gerak, dia lambat. Saya tengok tab ni, lambat. Ada perubahan Alhamdulillah. Tapi muka 9. Lagi 8.30 45 gerak. Alhamdulillah. Apa? Apa? Maaf. Saya cakap kat anak pergi kerja. Oh. Ingatkan cakap kat saya. Saya pun jadi perubahan kat mana ni? Jadual apa lah apa dengar. Maaf Ustaz. Mat, minggu depan kita makan patin kat Raub. Pukul 1 tunggu kopi Boleh. Pukul 1 selalu ada office ke meeting? Mengkok. Main golf pukul 1. Bila mengkok tengah buta. Boleh Ustaz, ada kedai dia. Boleh. Nanti lah kita, Bak jangan tunggu saya lah. Saya call je Bak pukul 1, saya ada kat office. Boleh. Dia kalau plan lah, Bak. Dia kalau plan kan dia banyak. Kita bukan geng kaki plan Ustaz, kita kaki injut. Dia kan planner. Kita tak pandai. Plan dia tak jadi kali. Okey. Ni. 3. Cakap je ni tengok jadual dia tu tak boleh pergi. Ni 4. Okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah umur kami, ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami yang sakit, ya Allah, keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu. Kau sembuhkanlah ya Allah, kau sembuhkanlah ya Allah, kau sembuhkanlah ya Allah. Terutama ya Allah, penyakit-penyakit hati yang ada pada hati kami yang menjadi hijab untuk kami mendapatkan ihsan dan beramal kepada-Mu. Maka kau hilangkanlah penyakit hati, madumah yang bersarang hati kami ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami duka cita ya Allah dengan ujian yang kau turunkan, rasa berat ya Allah menanggung ujian ini ya Allah. Semuanya kau mahu mengetahui ya Allah, kau angkatlah duka cita ini, gantikanlah dengan ceria ya Allah. Gantikanlah dengan rehatnya hati kami agar kami dapat menumpukan partai pada ibadah kepada Engkau. Ya Allah, Tuhan kami, pastinya antara kami ini ada yang mempunyai nikmat yang berparuah ya Allah. Dengan rahmat-Mu janganlah kau lupakan kami ya Allah, untuk merasakan syukur pada Engkau ya Allah. Jauhilah kami ya Allah dari segala penyakit dan wabak yang melanda. Jauhilah kami daripada malas ya Allah. Jauhilah kami daripada bodoh dan untuk ilmu ya Allah. Berilah kami faham ya Allah. Berilah kami taat ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Berilah kami taufik untuk melaksanakan ketaatan dan kuat untuk meninggalkan segala larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam.
Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabihi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.